السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Jadi malam ni PKP lah 2 minggu. Saya ingatkan malam ni tak ada kuliah. Biar ini hantar petang tadi ada kuliah. Tak ada, saya malam esok PKP lah. Ini tak apalah tuan-tuan, lagi 2 minggu lah kot PKP. Itu pun kalau tak sambung. Ada berita kata kemungkinan sampai bulan 8. Ada yang saya dengar lah, kata mungkin sampai bulan 8. Abang kerja bang? Kerja kan? Oh kerja. Jadi kita doa lah. Tapi yang paling penting tuan-tuan sebenarnya bukanlah soal kerja dan sebagainya. Yang pentingnya kita selamat lah tuan-tuan daripada COVID-19 ni. Sebab saya tengok kes kematian banyak sekarang ni. Banyak. Dan yang orang muda pun mati dah ni. Dia makin kuat. Dia yang saya tengok di Terengganu tu, kesian. Umur 34 ke 35 ke 6 macam tu lah. Dia masuk 21 hari bulan, sihat dia masuk. Suami dia masuk 21 hari bulan, sihat. 28 meninggal. Dia masuk sihat, boleh melawak dengan bini dia. Positif tu relax. Yang macam tak ada apa, orang positif. Dia sihat. Rupanya seminggu lepas tu 28, Jumaat baru ni meninggal dia. Benda yang kita harap sama-sama lah tuan-tuan. Kita elakkan lah tuan-tuan. Kalau tak perlu sangat pergi bagan serai ataupun pergi pasar, kita tak payahlah pergi tuan-tuan. Baik. Jadi malam ni insya-Allah kita baca muamalat. Kita berhenti di mana ni tuan-tuan? Ya, riba. Nota yang saya print kat tuan-tuan ni, dia ada riba. Ini sampai riba ya. Lepas dia riba, tadi saya semak balik nota yang asal dia. Dia lepas riba ni dia ada gadaian. Menarik juga. Lepas gadaian dia ada sewa, bab sewa, al-ijarah. Lepas sewa dia ada bab tempahan. Baik salam macam tempahan lah. Lepas tu dia ada al-istisna'. Istisna' ni kita minta orang buat kat kita. Macam tempahan juga, lebih kurang tempahan lah, tapi dia lain sikit lah. Kita minta orang buat sesuatu pada kita, buat kasut ke, buat baju ke. Dia panggil al-istisna'. Salam ni bayar duit dulu, barang kemudian. Istisna' ni kita tempah barang. Jadi saya ingat ada tajuk yang menarik jugalah itu. Ada lagi lepas pada riba ni, ada lagi 4-5 lah yang bagi saya okey jugalah. Nak teruskan ke macam mana bang tajuk tu? Kalau dah habis COVID dan semua ni, ke nak sampai riba saja? Nah. Baik. Jadi kita tengok tuan-tuan bab riba. Tapi yang ni lah yang pentingnya. Bab jual beli dan riba ini asas dia lah, yang kita dah buat selalu. Ada pun bab gadaian apa tu kadang-kadang lah. Sewa beli pun kadang-kadang lah. Baik. Jadi kita tengok bab riba. Pertemuan yang kedua, riba. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, pengertian riba secara bahasa, riba bererti tambahan. Ini ziyadah, tambahan. Itu dari segi bahasa. Dia macam solat lah. Solat dari segi bahasa adalah doa. Solat makna dia doa. Tapi bukanlah makna orang tu berdoa dia tak payah sembahyang, bukan. Itu makna dari segi bahasa. Macam saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan, kalau kita sebut kedai kopi, dari segi bahasanya kedai yang jual kopi. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah dia bukan macam tu. Dari segi istilah ni maksud dia penggunaan dia, bila kita sebut kedai kopi, kedai yang jual makanan lah. Dia bukan jual kopi je. Dia ada teh, ada melu, roti canai, nasi lemak tu. Kedai kopi tu merujuk kepada kedai makan yang pelbagai makan.
Itu dari segi istilah. Sama solat. Solat dari segi bahasa makna dia adalah doa, tapi dari segi istilah dia yang diguna pakai, yang difahami oleh ramai orang atau umat Islam, sebut ia solat, iaitu perbuatan dan perkataan yang bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Baik. Kemudian, jadi riba ni dari segi bahasa maksudnya tambahan. Baik. Kemudian, dan secara istilah bererti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Ini tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi. Ataupun ada lagi tambahan pada pertukaran item ribawi. Dia ada item ribawi. Emas, perak, beras, gandum dan sebagainya. Tambahan dalam pertukaran ataupun tambahan di dalam hutang yang disyaratkan di dalam akad, itu riba. Baik, sebagai ulama menyandarkan definisi riba pada hadis yang diwakilkan oleh Haris bin Usamah daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba. Ataupun dalam bahasa Arab dia, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Tiap-tiap hutang yang mana kat hutang tu ada manfaat, maka dia riba. Tiap-tiap hutang. Tapi pendapat ini tidak tepat kerana hadis itu lemah sehingga tak dapat bisa dijadikan hujah. Okey, tak apa tuan-tuan. Tapi kebanyakan ulama, makna hadis tu betul. Makna hadis itu betul. Bab riba. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Nailul Awtar karangan Imam Syaukani ataupun dalam kitab Nasbur Rayah Imam Zaila'i, dia disebut. Jadi dari segi maknanya boleh diterima. Maksudnya setiap hutang yang menghasilkan manfaat, dia riba. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak boleh ambil manfaat daripada hutang. Kalau ambil, riba. Begitu. Sebab tu tuan-tuan, pada malam Lailatul malam Isra' dan Mi'raj, yang Rasulullah sebut di dalam hadis, ketika mana Rasulullah masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban." Kata Rasulullah, aku melihat pada malam Isra' dan Mi'raj, malam yang aku diperjalankan di langit tu, di pintu syurga tertulis ajrus sadaqah bi asyri amsalha. Pahala sedekah 10 kali ganda. Tuan-tuan, kalau sedekah, tengok orang miskin sedekah 10 kali ganda. Wal qardu, dan kita bagi pinjam ke orang ataupun kita bagi hutang, sama niyata asyar, 18 kali ganda. Lagi banyak. Kita bagi sedekah 10 kali ganda, bagi hutang 18. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun timbul perasaan ingin tahulah. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kata Rasulullah, ya Jibril, ma balul qardu afdalu min sadaqah. Pasal apa bagi hutang, bagi pinjam, pahala lebih daripada bagi sedekah? Sedangkan bagi pinjam duit itu kita dapat balik. Kalau bagi sedekah mana dapat balik. Tapi tiba-tiba di pintu syurga tulis, kalau sedekah 10 kali ganda, kalau hutang bagi pinjam 18. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianna, kata Jibril alaihi salam, Jibril jawab tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, lianna sa'il yas'alu wa indah. Sebab kebanyakan orang yang minta sedekah ni, kita jumpa tepi jalan minta sedekah tu, kebanyakannya dia pun minta sedekah tapi dia pun harta banyak ataupun ada je harta tapi malah kerja. Kan ramai macam tu. Boleh kerja, ramai kita jumpa orang bagi miskin tuan-tuan, malah yang banyak didedahkan dia kaya tuan-tuan. Ataupun dia tak kaya tapi ada je harta, cuma dia suka meminta-minta. Harta tu cukup untuk dia makan, tapi saja dia suka meminta-minta. Tabiat dia. Kebanyakan peminta macam tu. Adapun muqtarid, muqtarid ni orang yang minta pinjam duit lah, orang yang nak hutang. La yastaqridu illa min hajah. Dan kebanyakan orang yang minta hutang ni, dia tak akan minta melainkan dia perlu sangat. Dia sangat perlu. Boleh lah, dia sangat perlu. Sebab tu kita kalau jumpa orang yang dia susah sungguh, anak sakit, kerja tak ada, dia sangat perlukan duit. Dan kita pun kenal dia ni jenis pinjam duit banyak.
Dia jaga tu ada setengah orang, dia ni bukannya tak ada duit pun, dia ni duit ada tapi suka pinjam. Dah pinjam malah bayar. Ada tuan-tuan, saya pernah jumpa. Hak jenis ni tuan-tuan saya bagi pinjam pun tak apa. Ni kita kenal dia orang yang baik, dia sangat memerlukan duit. Kita bagi pinjam kat dia, maka kita mendapat pahala 18 kali ganda. Sebab kita bagi pinjam tu dalam keadaan dia sangat terdesak. Sangat terdesak. Sebab itulah tuan-tuan, bila tuan-tuan bagi pinjam, tuan-tuan digandakan pahala 18. Maka tuan-tuan diharamkan, dilarang mengambil sebarang manfaat. Sebab dalam Islam, hutang diberikan kerana dasar ihsan dan irfaq. Ihsan dan irfaq ni sebab kesian kat orang. Bagi hutang bukan ambil untung. Disyariatkan bagi hutang, bagi pinjam pasal kesian. Boleh tuan-tuan? Maknanya dia tuan-tuan kalau tak ada perlu sangat, kita tak perlu lah berhutang. Pasal kesian dan ihsan. Sebab tu pahala digandakan 18. Baik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan, saya bagi contoh antara yang jadi riba. Walaupun benda tu remeh je tuan-tuan, jadi riba. Selalunya kita tahulah kalau orang pinjam 1,000, bayar 1,200 riba kan, jelas. Contoh yang lain yang mungkin kita tak perasan, orang kawan kita nak pinjam duit kat kita. Kita kata kat dia boleh, nak pinjam 1,000, kata boleh. Tapi dengan syarat dia hang kena tolong cuci motor. Riba. Cuci motor tu riba. Haram. Tuan-tuan kena bagi di 1,000, tuan-tuan dah dapat 18 gandaan pahala. Jangan gatai-gatai gunakan kesusahan dia untuk manfaat kita, tak boleh. Ataupun member kita nak pinjam 5,000, kita kata boleh, bolehlah, tapi hang kena sewa rumah aku. Ataupun hang kena apa? Hang kena beli apa? Motor yang aku jual ni. Hang nak pinjam 5,000 boleh, 10,000 boleh. Syarat dia hang kena beli motor expire aku ni, 1,000. Tak boleh. Haram hukum dia. Haram hukum haram hukum dia. Berdosa tuan-tuan, itu riba. Dan Nabi pun larang, la yahillu bai'un wa salaf. Tidak halal jual beli dan hutang. Tak boleh. Kita bagi hutang, betul kita jual barang kat dia. Tak boleh. Kita gunakan kesusahan dia untuk dibeli barang. Kita syaratkan tak boleh. Sampai macam tu pun tak boleh. Sampai tahap sebagai ulama sebut, kita ada motor, member kita nak pinjam. Dia kata boleh pinjam, balik nanti minyak penuh. Minyak penuh riba. Minyak penuh riba. Ataupun boleh pinjam motor ni, balik nanti cuci motor. Cuci motor riba. Tak boleh. Melainkan. Tuan-tuan kata kat dia, boleh pinjam motor. Aku bukan bagi pinjam, aku bagi sewa. Itu kat-kat. Aku boleh sewa motor ni kan, tapi syarat dia balik nanti minyak penuh. Nampak tak? Dia jadi sewa. Boleh tak? Sewa tak apa lah. Tapi bila kita buat akad sewa, kita tak dapat pahala tadi. Jelas Kalau tuan-tuan bagi pinjam, tuan-tuan dapat pahala 18 kali ganda. Tapi tak boleh ambil manfaat. Tapi kalau tuan-tuan bagi sewa, tuan-tuan boleh ambil manfaat. Boleh sewa motor ni, kereta ke minyak penuh, itu bayaran sewa. Atau boleh sewa motor ni ataupun kereta ni, bayaran dia apa? Bayaran sewa cuci motor ni lepas ni. Tak apalah, tak dapat pahala 18 ke. Tapi ada sebahagian ulama sebut, kalaulah kita sebut macam tu pun tak apalah, dianggap sebagai sewa. Ada juga ulama sebut, nak pinjam motor boleh, syarat dia isi minyak penuh. Sebagian ulama kata boleh, tak jadi riba, dia terus jadi sewa automatik. Ada juga. Tak apalah. Yang penting yang tadi tu tak boleh lah. Nak pinjam duit boleh, tapi kena beli laptop ke, kena mesin rumput ke, ini tak boleh, ini riba. Baik tuan-tuan, kita tengok sejarah riba. Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan praktiknya yang dilakukan lah dalam harian. Sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa jahiliah sebelum Islam dan awal-awal masa keislaman. Maknanya dia riba ni benda yang dah beribu tahun tuan-tuan. Sebelum zaman Rasulullah lagi tuan-tuan, riba ni dah beribu-ribu tahun dah. Sebelum zaman Rasulullah pun dah ada riba dah. Dah ada riba dah. Baik. Padahal semua agama Islam mengharamkan riba kerana tidak ada kemaslahatan sedikit pun dalam kehidupan masyarakat. Dalam semua agama, dalam kitab Yahudi, sama ada Taurat ke, Zabur ke, ataupun kitab Kristian, Injil, semua mengharamkan riba. Agama Samawi semua mengharamkan riba.
Baik, sebab tidak ada kemaslahatan sedikit pun dalam bermasyarakat. Baik, kemudian firman Allah Azza wa Jalla. Ini cerita berkenaan orang Yahudi. Orang Yahudi yang baru ni jadi isu yang dahsyat lah di Palestin, perang kan tuan-tuan. Itu bangsa Yahudi yang disebut dalam Quran. Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah, yang cerita bangsa Yahudi ya. Tuan-tuan baca surah Al-Isra, cerita bangsa Yahudi ya. Bangsa yang memang kuat menipu, kuat mungkir janji, banyak kejahatan dia. Sebab tu banyak Nabi dan Rasul daripada bangsa Yahudi. Banyak Nabi dan Rasul. Itu kelebihan bagi mereka juga lah. Kita tak nafikan lah tuan-tuan. Kelebihan orang Yahudi berbanding bangsa lain, banyak Nabi dan Rasul daripada kalangan bangsa lain. Tapi dia bukan saja, pasal dia pun memang jahat tuan-tuan. Bila jahat banyak berkerosakan, banyaklah Nabi. Pasal nak bagi betul dia tu. Banyak tuan-tuan. Daripada Nabi Yaqub, Yaqub, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, ramai tuan. Isa, Zakaria, Yahya, semua Bani Israel. Maryam, mak Nabi orang perempuan terbaik di dunia kan, masuk Bani Israel. Tu tuan-tuan tengok yang jahat tu di Palestin tu. Tok nenek depa atas tu banyak Nabi. Memang banyak Nabi tok nenek depa tu. Tok nenek depa tu banyak Nabi. Tapi rosaklah tuan-tuan. Sebab apa? Kita pun keturunan Nabi Adam alaihi salam. Betul tak? Semua manusia keturunan Nabi Adam, tapi ada yang baik, ada yang jahat. Walaupun keturunan Nabi. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fa bizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa saddihim 'an sabilillahi katsiran wa akhdhihim riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Diharamkan, tak boleh. Asalnya boleh, tapi disebabkan dia penjahat, maka Allah Ta'ala turunkan wahyu, haramkan, tak bagi dia makan. Baik. Dan kerana mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan kerana mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Jangan Jazmi sihat tu. Jauh datang. Dapat maklumat mana ni? Dapat maklumat mana? Masa ada tu. Baik, masjid Kubur Gajah tak ada kuliah tak? Ustaz apa? Oh ada. Saya bukan saya tak mau main, sebab memang banyak masjid yang stop. Jadi saya kalau dia petang malam memang saya tak pergi. Oh ya ke? Saya hari tu pun masjid abang mesej. Tidak, saya tak pergi. Semua masjid lah, kalau tak mesej saya tak pergi lah. Sebab memang banyak stop. Puncanya bukan pasal apa? Bukan pasal Covid. Pasal jemaah ada 20. Jadi mereka kesian jemaah yang tak boleh main tu. Jadi bila ada jemaah yang terlepas kuliah, kesian, jadi tak payah ni lah. Tak payah buat lah senang. Itu yang punca mereka tak buat tu. Baik. Tapi mulai esok memang tak boleh ya. Dah keluar garis panduan memang tak boleh kot. So dia tengok ada depa share semua aktiviti imarahkan masjid dan surau tak boleh. Semua. Kalau nak buat pun online tuan-tuan. Ada Masjid Rahmaniah nak buat online, tapi online ni pun tak tahulah tuan-tuan, ada ke kalau subuh-subuh tuan-tuan nak buka Facebook ke subuh-subuh online. Tengoklah tuan-tuan, ke Rahmaniah nak cuba buat. Okey tuan, tak apa. Ini cerita orang Yahudi tuan-tuan. Yahudi ni dia zalim, kemudian dia apa? Allah Taala haramkan makanannya. Hal antara yang diharamkan kepada mereka adalah daging unta dan susu unta. Antara yang diharamkanlah. Punca pasal apa diharamkan? Sebab depa makan riba, makan harta manusia, halang daripada jalan-jalan Allah. Jadi itu Allah Taala turunkan hukuman kepada Bani Israel. Baik, tapi di sini jelas tuan-tuan, Allah Taala sebut makan riba. Kiranya makan riba ni sangat dibencikan di dalam agama, benci tuan-tuan makan riba ni. Tapi nanti kita sebut tuan-tuan, riba ni pun panjang tuan-tuan. Ni kita buat pinjaman peribadi tuan-tuan. Macam mana? Banyak pinjaman peribadi ni kalau ikut pandangan yang kuat tak boleh sebenarnya. Islami ke bukan Islami memang tak boleh. Tapi dia nak bagi jadi boleh lah. Saya pun buat pinjaman peribadi tuan-tuan. Ambil jugalah pandangan yang apa? Yang cuma yang ni lah kita kata apa? Pandangan yang lemah lah tuan-tuan. Sebab kalau tak ada pinjaman peribadi paling banyak tolong antara yang banyak bagi apa?
bagi income pada mana-mana bank pinjam peribadi. Macam mana nak bagi jadi halal tu tuan-tuan? Sedangkan tuan-tuan pinjam 200,000, tuan-tuan bayar apa? Tuan-tuan tak bayar 200 weh. Tuan-tuan bayar lebih. Macam mana? Kan dah macam riba tu. Tapi macam mana bank Islam bagi jadi boleh? Malah kadang-kadang setengah bank Islam tu, perbankan Islam tu, dia punya kadar tu kalah yang bukan bank Islam. Ada. Sampai orang pening, weh, seakan dia sapu. Tapi boleh. Ini yang jadi perbahasan. Banyaklah tuan-tuan di kalangan ulama. Saya pernah dengar ada kawan saya, dia beli rumah guna pinjaman bank Islam. Yang ni kalau tak live boleh, kalau live tak boleh sebut tuan-tuan, mampu bank Islam marah. Ceritanya bank Islam tu, dia kata dia pun nak tukar lah kot pada bank ni. Sebab dia kata bank Islam punya kadar tu memang bank lain pun tak macam tu lah, mahal. Kadar untuk beli rumah, pinjaman lain saya tak tahu. Pinjaman perumahan dia kata bank Islam dia tengok memang mahal banding dengan bank lain. Tapi macam mana boleh? Akad tu tuan-tuan menentukan tu. Akad tu. Dia adalah cara dia kan. Akad tu yang menentukan boleh ataupun tak boleh. Dia tukar daripada akad pinjam kepada akad jual beli sebenarnya. Nah, tapi gitulah sebagai ulama yang saya baca, ulama juga tak setuju. Sebagai ulama kata sepatutnya perbankan Islam ni sepatutnya dia lebih dia yang paling bagus sekali menjaga kemaslahatan orang yang pinjam duit. So orang pinjam duit lebih mudah dan lebih mendapat manfaat, tidak ditekan lah. Tak ada unsur penekanan lah. Baik. Jadi kita bahas lah tuan-tuan. Dia ada 4 pembahagian macam mana hak bank tu jadi boleh. Panjang cerita tuan-tuan. Baik, tapi kita akan pergi situ tuan-tuan. Kemudian kita sambung firman Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan kerana tekanan penyakit gila. Ini dalil yang digunakan oleh ulama perubatan Islam mengatakan jin boleh merasuk tuan-tuan. Jin boleh merasuk. Sebab dia ada 2 pandangan. Sebahagian ulama kata jin tak boleh rasuk manusia. Ada pandangan tuan-tuan. Sebab jin lemah sebenarnya. Jin lemah sehingga kan jin tak mampu merasuk manusia. Ini sebahagian pandangan tuan-tuan ulama. Ada pun yang kita tengok macam kena rasuk, dia kata sebenarnya kerana kelemahan jiwa dia, bukan kerana jin. Sebab dia ada hujah lah. Antaranya apa? Wa ma kaidu syaitan illa dha'ifa, macam itulah. Maksud dia tidak ada tipu daya syaitan melainkan lemah. Jadi sebagai ulama kata tidak ada kerasukan syaitan. Syaitan tak boleh rasuk. Cuma dia boleh ganggu kita dan tekanan perasaan kita lah, kerana kelemahan jiwa kita tu yang jadi macam rasuk tu. Tapi sebagai ulama, ini yang saya pegang lah, dan kebanyakan ulama juga tuan-tuan yang pegang, jin boleh rasuk tuan-tuan. Ni antaranya. Maksudnya jin boleh masuk dalam badan tuan-tuan dan dia boleh kontrol tuan-tuan. Antaranya yang inilah yang guna, ya takhabbatu syaitanu minal mas. Maksudnya jin rasuk dia. Macam kita tengok orang kena rasuk kan. Dan malah kita saksikan, saya dah tengok banyak orang tuan-tuan, orang yang perubatan Islam sama ada Darus Syifa, Darussalam, dia pun pegang yang ni tuan-tuan. Memang boleh pun. Itu yang dia berubat tu. Tidak orang kena rasuk tak berubat lah tuan-tuan. Kalau masalah tekanan jiwa je, orang kena rasuk tak perlu pergi jumpa perubatan Islam lah. Pergi jumpa psikiatri lah, pakai psikologi kan, betul kan balik. Ni tak, orang yang kena rasuk saka, memang dia bila berubat dengan ustaz-ustaz yang betul tuan-tuan lah, yang memang dia sama ada dia Darussalam ke Darus Syifa, ataupun ada juga yang Darus sendiri tuan-tuan. Darus sendiri ni bukanlah tak betul. Darus sendiri ni dia mengaji banyak sebenarnya. Kadang dia mengaji Darussalam, dia ambil, dia mengaji dengan Darus Syifa, dia mengaji dengan apa, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dia mengaji. Banyak dia ambil sampai dia jadi darul dia sendirilah tuan-tuan. Ada juga darul sendiri. Tapi saya nak ceritanya tak ada lah. Kalau tuan-tuan jumpa, katakanlah tuan-tuan, ni ada satu cerita tuan-tuan, ni seorang cikgu cerita kat saya. Dia kata rumah dia diipuh, ada gangguan jin. Jin ganggu. Sampai dia kata teruk tak teruk tu, waktu malam dia bertidur, rumah dia ada senapang cicak. Ada orang buat senapang cicak daripada kayu tu. Senapang cicak, semain daripada cicak tu, daripada kayu. Yang pakai getah tu kan, buat cicak. Malam-malam dia kata nampak senapang tu berjalan. Tung 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 tung. Oh, kira hantu dia power lah tu kan. Hantu dia power. Saya dengar boleh tahan hantu ni.
Ustaz ni dah cerita, saya jumpa dia waktu program bahasa Arab kot, macam tu lah. Saya jumpa dia kat Ipoh, dia cerita. Lepas tu dia kata dipanggil seorang ustaz. Ustaz apa dia tak sebut, tapi dia kata duduk belah Bukit Merah ni. Lama dah cerita ni, lama dah. Saya ingat cerita ni duduk ada 7 tahun kot. 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun dah, lama dah. Jadi dia kata ustaz ni, dia jumpa ustaz ni duduk Bukit Merah, dia kata. Tak pun beriah. Saya tak tahu ustaz mana. Saya fikir ustaz mana. Sebab saya ada je mengajak Bukit Merah ni. Kat ustaz mana yang kat Bukit Merah dengan dekat apa? Kat beriah ni yang mana satu. Tu fikir habis-habis sudah saya tak dapat. Dia kata dia dah berubat banyak, tak lut. Tak mau lagi mengganas lagi. Tapi ustaz daripada Bukit Merah ni, ustaz mana saya tak tahu. Jadi dia kata ustaz ni mai kat rumah dia, ustaz ni masuk duduk tu ustaz ni masuk rumah dia, ustaz ni tengok. Tu ustaz ni panggil, "Woi hang sana, mai sini." Hebat tau. Sana jangan lari ya, mai sini. Dia tak jampi tu kan. Dia tunjuk mai sini. Hang, ada lok sikit, mai sini. Oh, dia panggil macam tu ya. Orang tak nampak dia panggil. Lepas dia panggil seorang. Okey, hampa semua aku nak masuk dalam botol. Masuk. Tapi hilang terus tuan-tuan. Saya fikir, setahu saya mana ada perubatan Islam dia tu. Setahu saya lah. Ini ni pakai ilmu. Saya tak tahu ilmu benda lah. Dia pakai syaringan apa, tunjuk gini-gini je tuan-tuan. Oh, betul-betul. Macam mana tuan-tuan? Ini saya tak tahu. Ni susah nak kata perubatan Islam tuan-tuan macam ni. Perubatan Islam dia baca Al-Quran. Itu perubatan Islam tuan-tuan. Dia tak buat merepek-repek lah tuan-tuan. Ni kata orang perempuan nak berubat kena buka baju, buka. Ni tak ada tuan perubatan Islam. Yang macam tu tuan-tuan, tu ambil kesempatan tuan-tuan. Ini mesti jaga batasan-batasan dan sebagainya. Cuma saya tak nafi, jin kalau masuk dalam badan memang kadang-kadang dia kena tekan kat tempat tu. Tidak dia tak berkesan tuan-tuan. Itu memang saya banyaklah saya dengar orang berubat. Isteri saya pun dia pernah sakit tuan-tuan. Benda bergerak. Memang bergerak tuan-tuan. Saya tekan pun saya rasa dia bergerak. Macam angin timbul tu kan. Dia boleh bergerak merata tuan-tuan. Sangat sakit. Saya jampi tuan-tuan, dia hilang lah sakit, tapi tak hilang. Sampai saya panggil seorang makcik tu pandai lah. Makcik tu pandai, dia tekan. Dia pegang, oh ni ada benda ni. Sakit tuan-tuan, isteri saya sakit teruk. Macam ada apa, dia sakit kat kepala dia ni. Memang sakit teruk lah tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Baring sangat sakit. Rasa macam nak meninggal tuan-tuan. Sakit sangat-sangat, macam ada nanah ke kuman dalam otak dia tu. Tapi bila saya dah jampi dia kurang lah tuan-tuan. Tapi bila panggil ada makcik seorang tu, memang dia pandai lah urut. Tekan. Dia kata ada yang tumbang, ada yang tumpang ni. Jadi dia umpan dia tekan lah. Dia memang tekan, dia cari biji tu. Macam angin tu bergerak. Tekan dan dia baca. Dia tekan, dia baca. Dia tekan, dia baca. Memang hilang tuan-tuan. Lepas dia jampi tu, isteri saya sembuh macam tak apa. Padahal masa dia sakit tu punya teruk. Isteri saya ni pasal aku belah muak dia tu memang ada sikit lah tuan-tuan. Memang ada gangguan agak dahsyat lah. Gangguan lah. Oh ni pun muak mentua saya duduk sorang-sorang, kesian tuan-tuan. Saya pun tak boleh pergi kat Bandar Baru tu. Duduk sorang-sorang pagi tadi. Sakit macam tu. Sakit yang amat-amat. Sampai waktu duduk tahiyat akhir tu tak boleh baca tahiyat. Dia jadi macam bela tuan-tuan. Dia memanglah ada belah sana kuat sikit lah gangguan. Kuat. Sampailah sekali mak mentua saya kesian tuan-tuan. Pak mentua saya bini dua. Tu saya beritahu bini saya, ingat nak mencontohi jugalah. Marah lah bini saya. Kita nak mencontohi bapa dia, betul lah kan. Tapi kesian lah tuan-tuan, saya tengok kesian lah. Yalah dia duduk sorang-sorang. Bini nombor 2 duduk dekat Perak. Bini mak mentua saya duduk Kedah. Kat dia pun Bandar Baru dengan apa? Dengan Selama. Tu lah, tapi kesian pagi tadi tu mak mentua saya ingat macam nak meninggal dah. Buka pintu siap-siap takut meninggal sorang dalam tu. Dia sorang-sorang, anak tak boleh balik. Tapi sakit teruk lah. Macam tu lah bini saya kena. Tapi memang bila berubat memang tekan lah. So orang tahu lah kata Islam memang dia boleh masuk. Memang bila tekan tu baru dia jadi. Tidak dia tak apa efektif. Tu jangan pelik kalau tengok Ustaz Johari dia tekan. Dia memang tekan. Cuma masalah pada perbuatan Islam hak lelaki kesian. Kadang-kadang jin tu lari ke bahagian ke dada orang perempuan. Itu. Kadang-kadang pergi kemaluan. Saya pernah jumpa ada orang komen Ustaz Johari. Tahu Johari kan? Johari kawan saya lah tu. Dia pun ajak saya lu masa ada Ustaz Ismail kamu ajak pergi ambil. Tapi saya tak ada masa, saya kuliah. Nak pergi ambil. Tu saya tak ambil tauliah pun kat Ustaz Ismail kamu tu. Memang dia berubat dia tekan. Pernah sekali dia tekan. Dia bukanlah tekan kat
buah dada perempuan tu tak, dia tekan kat tengah. Memang jin tu lari sini tekan. Pelajar perempuan dia tekan sini. Jadi ada sebahagian cikgu yang tak faham kata apa. Dan tuan-tuan pernah tengok di YouTube pun masih ada Ustaz Dr. Tuan Guru Harudin. Kan dia berubat Nilofa kan dia tekan belakang. Dia tekan kan itu pok-pok yang tak suka pada Ustaz Harudin, dia pergi share video tu kan. Dia pergi hina Ustaz Harudin. Padahal bukan pegang pun, tekan. Tu pun dengan jari je kat belakang. Dan itu pun berlapik tuan-tuan. Berlapik itu pun bukan duduk berdua tuan-tuan. Orang ramai ada. Malah orang boleh rakam lagi. Dia tekan kat tempat tu. Di mana ada gangguan tu. Dari segi Islam boleh tuan-tuan. Boleh. Sebab dalam perbuatan Islam dia tahu memang ada jin. Dan jin ni boleh bagi mudarat. Yang boleh berubat masa ni. Dan tuan-tuan pun tahu banyak orang yang kena jin tuan-tuan. Pergi hospital tak sembuh. Banyak tuan-tuan. Tak sembuh. Pergi hospital sampai sudah tak sembuh. Hospital pun tak tahu sakit apa. Nak kata kanser, tak tahu sakit apa. Malah ada jiran saya tu, dia alat bongsu tu, dia sihat walafiat. Tapi dia duduk rumah sini. Ni rumah dia. Sebelah rumah dia ni rumah pusaka mak ayah dia. Tapi dia tak duduk. Rumah tu memang dah biak berpuluh tahun dah tuan-tuan. Daripada bumbung ada, sampai bumbung boleh cabut dah. Biak dia tak duduk rumah tu. Tu rumah pusaka mak ayah dia. Bila dah lama dia tengok rumah tu macam nak runtuh dia pun pergi, dia ambil kayu rumah tu. Kayu rumah pusaka tu. Dia bubuh kat rumah dia renovate. Lepas tu terus sakit. Sakit-sakit pergi hospital tak tahu. Tak dapat trace sakit apa. Dan dia tak ada jumpa perubatan Islam lah kot. Ataupun dia mungkin pergi tak jumpa bomoh yang sebenar. Dan kita tu tuan-tuan, bomoh yang temerang banyak tuan-tuan. Ni saya nak bagi tuan-tuan, bomoh temerang banyak. Banyak bomoh temerang ni. Tolonglah tengok dia ada Darul Syifa ke Darul Salam ke, biar dia ada mengaji tuan-tuan. Jangan kita tak tahu dia claim dia bomoh. Orang kata dia bomoh tapi kita tak tahu mengaji mana. Baik, jadi tuan-tuan, tak ada nak jumpa perubatan Islam yang sebenar dan dia pun meninggal tuan-tuan. Itu jin. Jin memang kalau dia, memang jin boleh bunuh manusia dengan izin Allah. Boleh dengan izin Allah. Sama pistol, pisau boleh bunuh manusia dengan izin Allah. Boleh dengan izin Allah. Sebab tu tuan-tuan kalau sakit doktor tak dapat trace, pergi doktor dulu tuan-tuan. Pergi doktor dulu. Ni perubatan Islam yang betul macam tu. Kalau tuan-tuan pergi Darussalam ke Darul Syifa, yang ustaz yang betul-betul ikhlas, bila tuan-tuan sakit dia kata pergi jumpa doktor dulu. Ini tanda-tanda nak kenal. Ni kalau tuan-tuan sakit sikit, tanya dia, yang ni jembalang gigit semalam. Yang ni saya maaf lah tuan-tuan, ini selalunya tak betul ya tuan-tuan. Tu ya. Dan memang pernah jadi pun di kampung saya. Kesian budak perempuan muda lagi tuan-tuan. Kampung saya, anak dara dia, anak nombor berapa, anak dia pun tak main, belum 3. Allah Akbar, anak bongsu dia tuan-tuan. Meninggal pun ayah dia. Anak dia tu Allah, comel anak dia tuan. Saya pun teringin nak jadikan dia isteri tuan. Kampung saya tu anak bongsu. Jadi tuan-tuan, duk rajin jual burger dengan ayah dia kat pasar anak bongsu, Kulaan lah. Saya dah tengok lah anak dia tu, kenal lah tuan-tuan, simpanlah hati je lah. Tapi tak ada kahwin, meninggal tuan-tuan. Punca dia siapa? Punca dia leukemia. Sakit. Leukemia memang sakit lah. Sakit macam tadi lah. Leukemia ni sakit, dia sakit dalam otak. Sakit yang amat tuan. Kanser otak. Dia pergi jumpa bomoh. Bomoh kata apa? Yang ni jin gigit. Jin gigit. Anak dia boleh sakit leukemia sampai nak pingsan tu. Dia jadi macam ada kesan gigit. Dia bukan kesan gigit. Kanser memang macam tu. Kanser leukemia memang macam tu. Dia akan jadi tumpuk-tumpuk merah tu. Pergi bomoh ni kata ni hantu gigit. Bomoh ni kata pula ni hantu ni. Semua bomoh hantu. Hantu. Semua hantu. Sampai dekat Ustaz Amdi. Kalian tahu kan? Ustaz Amdi kata ni sakit ni. Kan kedai dia dulu dia buat lain, tak buat aku buat lagi kedai dia. Kadang ada. Pergi Ustaz Amdi kata ni sakit ni, bukan hantu ni. Sakit. Dia tak percaya juga. Last sekali dah kritikal baru pergi hospital. Tak boleh buat apa. Meninggal umur saya ingat 22, 3 macam tu lah. Kesian lah. Tolonglah kalau tuan-tuan sakit, pergi hospital dulu. Nah ni tuan-tuan sakit sikit, jumpa bomoh dah kata lah, jembalang lah, polong lah. Tolonglah. Kalau doktor, kalau bomoh yang baik dia akan tanya, dia pergi hospital ke belum? Itu soalan yang sepatutnya dia tanya. Okey tuan-tuan, tak apa. Kemudian tuan-tuan, mana ni? Okey, baik.
Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kata Allah, siapa yang kata jual beli sama dengan riba, macam orang kena rasuk syaitan. Saya cakap tak betul. Ini perumpamaan yang Quran bagi. Sebab apa tuan-tuan? Ni orang zaman jahiliah sebut. Dia kata jual beli dengan riba sama. Kita jual beli, kita beli barang RM10, kita jual RM20. Nampak? Kan sama? Sama lah, apa beza kita bagi pinjam orang RM10, bayar RM20? Sama dia kata. Dua-dua menghasilkan untung. Malah dia kata, ni orang Arab jahiliah tuan-tuan. Ni yang kata ni orang Arab zaman Nabi SAW. Dia kata duit lagi jelas, pinjam 10, bayar 10. Kalau barang tak jelas, silap-silap barang kita beli 10, kita boleh jual sampai 50. Betul tak? Tak jelas. Tuan-tuan ingat face mask yang tuan-tuan pakai ni? Saya malam ni saya tak bawa tuan, saya terlupa. Saya nak kereta, masih malam tak ada pun. Saya duduk tengok lampu, saya lompat dekat. Saya bukan sebab saya duduk pergi kuliah naik kereta. Duduk dalam kereta tu banyak lah ada. Malam ni tak sempat. Saya kalut sikit. Tak apa. Tapi tak ada kot. Saya ingat tak ada. Jadi dulu tuan-tuan pakai ni RM1-2. Saya tak RM2. Lain ni saya tak harga. Sebab memang harga barang macam tu. Kata kalau tuan-tuan ada face mask, kat Malaysia ni dah habis face mask, dia akan jadi mahal harga face mask tuan-tuan. Dia memang harga macam tu, harga pasaran. Betul tak? Harga pasaran memang macam tu. Face mask tuan-tuan ada 20 lai. Dekat Perak ni habis dah, stok habis tu. Jadi mahal tak? Mahal, orang semua pakai nak beli. Sampai ada orang tawar kat tuan-tuan, hang jual kat aku lah, aku beli kat hang sekeping 2,000. Boleh ke tak boleh? Maksudnya dah tak ada orang kaya mai, jual kat aku sekeping 2,000. Ada 20-40,000. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu memang perniagaan macam tu. Tapi ada masa dia jatuh pula. Contohnya abang beli mahal, tiba-tiba banyak orang mai murah pula, betul tak? Jatuh pula harga. Jadi kata orang Arab, orang Arab jahiliah kata, jual beli dengan riba sama. Malah riba lagi bagus, jelas. Pinjam 10, bayar 15, jelas. Ni kalau beli jual beli tak mustahil. Tak mustahil dia beli barang 10, dia jual 20. Dia jual 30. Memang dalam Islam boleh tuan-tuan. Kenapa boleh? Sebab tuan-tuan bila beli barang, tuan-tuan dah menyediakan khidmat dan tuan-tuan ambil risiko. Contohnya tuan-tuan beli barang nak berniaga kan. Memanglah tuan-tuan ada untung, tapi itu kalau orang beli. Kalau orang tak beli, rugi balik. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan layak dapat untung. Barang rosak lagi, kita kena ganti pula. Sebab tu orang yang bagi hutang, orang yang bagi jual barang, dia layak ambil untung. Sama juga tuan-tuan, orang yang kaya ada Nelofa, dia naik kaya. Entah sebab dia naik kaya tu, dululah dia beli tudung di Vietnam RM1. Dia jual di Malaysia ni berpuluh-puluh, 50, 60. Padahal tuan-tuan, nak dapat RM1 tu bukan senang. Dia main berapa kontainer dia ambil, tidak tak dapat harga tu. Kan susah. Berapa kontainer dia nak beli. Lepas tu pula boleh jadi tak laku. Tak laku, berapa banyak pula dia rugi. Betul tak? Kemudian nak ambil pada Vietnam pula bukan senang. Lepas tu dah sampai Malaysia tak boleh berniaga saja, kena pemasaran pula. Pemasaran tak mantap, tak boleh. Itu yang orang berniaga. Kalau jadi dia memang kaya sungguh, dia memang layak pun. Tapi kalau riba riba dia tak ada apa. Atas angin. Kalau macam tuan-tuan berniaga, tuan-tuan banyak khidmat. Apa khidmat dia tuan-tuan? Khidmat dia macam Nelofa tu. Dia buat macam tu. Bila dia buat macam tu, dia tak boleh buat seorang. Dia akan ambil orang pula, betul tak? Akan ada peluang pekerjaan. Ada demand and supply. Ramai orang kerja dengan dia, dapat gaji pula. Dia bukan sekadar sediakan tudung yang baik pada rakyat Malaysia, malah dia juga menyediakan peluang pekerjaan pada rakyat Malaysia. Nampak tak? Dan dia berhak dapat untung, walaupun beratus kali ganda. Tapi kalau riba tak ada apa. Tak ada perkembangan ekonomi langsung. Dia tak ada bagi tuan-tuan nak RM10, bayar 15. Itu yang tak boleh. Okey tuan-tuan. Saya baca sikit lagi tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang belum diambil. Jika kamu orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul akan merangi kamu. Dan jika kamu bertaubat daripada mengambil riba, maka bagimu pokok harta kamu, kamu tidak mengenaya dan tidak pula diinaya. Nampak tak? Mana dia tuan-tuan? Allah Ta'ala suruh kita tinggal ma baqiya minar riba, tinggal semua hasil daripada riba, tinggal semua. Kalau kita tak buat, kita ambil juga. Inilah tuan-tuan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasul istihaqa.
Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas pengasas mazhab Maliki, tok guru pada Imam Syafi'i, Imam Malik, dia sebut inni tasaffahtu kitab Allah sunnati nabi, aku dah baca dah Quran dan hadis-hadis Nabi, falam ara syai'an asyaddu min riba, dan aku tidak melihat sesuatu yang lebih dahsyat daripada riba. Sebab apa? Sebab riba, li'anna Allah adina fihil bil harbi, kerana Allah isytihar perang. Zina ke, minum arak ke, tak semayang ke, ataupun apa, zakat ke, ataupun apa-apa dosa lah tuan-tuan, tidak Allah isytihar perang. Tapi riba Allah isytihar perang. Berat tuan-tuan. Malah riba ni termasuk dalam 7 benda yang membinasakan. Maknanya kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan makan riba, binasa. Sekalipun kita bawa amalan yang banyak, itu bahaya tuan-tuan. Orang yang mati amalan banyak, tapi dia mati dengan dia bawa dosa riba, ini boleh memusnahkan dia. Maknanya dia masuk neraka lah tuan-tuan. Itulah mana ni. Seperti mana ada orang tuan-tuan tahu kan, siang puasa, malam tahajud, tapi dia kurung kucing tak bagi makan, kan dia masuk neraka. Kita fikir dia puasa rajin, semayang malam rajin, kenapa bila timbang amalan tu tak boleh kalahkan dosa dia zalim kucing tu? Tak boleh tuan-tuan. Sebab zalim ni antara benda yang membinasakan. Sekalipun amalan banyak, boleh tak? Sama makan riba, sekalipun makan riba. Kita ni amalan punya banyak tuan-tuan, tapi duk rajin makan riba. Kita kata tak apalah, aku haji dah 20 kali lah, sedekah pun banyak, rajin makan riba. Tak apalah, timbang amalan nanti menang lah kot. Tak, makan riba menghancurkan. Seperti mana yang tadi tu, tu Nabi termasuk juga. Baik, rajin semayang, puasa rajin, tapi kuat fitnah. Contohnya ada orang baik lah, contohnya kita bagi contoh satu lah. Ada orang ni kuat semayang tuan-tuan, dia bina masjid, 20 masjid dia buat kat Malaysia ni. Satu masjid 10 juta. Rajin pergi haji, tolong fakir miskin, memang baik sungguh. Buat rumah anak yatim. Contohnya lah, ni contoh. Dia fitnah, kita panggil apa, contohnya lah, di Malaysia ni antara ulama yang terkenal siapa? Tunggu dia awang, tapi politik kita ambil hak yang neutral lah tuan-tuan. Syekh Nuruddin kan, contohnya lah, Syekh Nuruddin Al-Banjari kan, ataupun apa lagi ya, Ustaz Zaidrus kan, contohnya lah. Syekh Nuruddin lah senang, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kenal kot Syekh Nuruddin? Kenal, saya hormat lah, walaupun ada pandangan apa Syekh, tak apa tuan, itu pandangan dia lah. Sebab kita dalam bab COVID ke, bab sin ke, kita pegang majlis fatwa lah. Nah, itu yang kita pegang lah. Ada pun pandangan yang lain pada itu pandangan dia lah. Baik tuan-tuan, contohnya Syekh Nuruddin lah. Ni orang yang baik tuan-tuan, orang yang soleh. Anak murid dia ramai. Syekh Nuruddin Al-Banjari ni, dia ada sekolah di Kedah, ada di belah Jakarta ada. Kita ada orang ni fitnah Syekh Nuruddin. Orang ni baik, buat masjid 20, rumah anak yatim berpuluh-puluh, haji berkali-kali, tapi dia fitnah Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia kata apa, Syekh Nuruddin, ataupun dia fitnah Tun Guru Harudin ke, ataupun dia fitnah Tun Guru Abdul Aziz ke, ataupun Tun Guru Awang, yang baik-baik lah tuan-tuan. Yang soleh ni, orang yang soleh, dia fitnah kata berzina dengan isteri orang, contoh. Dia tulis kat Facebook ni, oh berzina bla bla bla. Benda ni fitnah, dia reka. Dan dia mati. Masa dia mati, tulisan tu ada lagi, dan dia tak tarik pun sampai mati. Saya nak tanya lah tuan-tuan, agak dia pergi mana? Agak-agak zahirnya pergi syurga ke neraka? Memang neraka tuan-tuan. Sebab dalam hadis sebut, antara yang menghancurkan bila kita tuduh orang yang baik berzina. Ini sebutlah hadis. Jangan kata ulama lah tuan-tuan. Orang biasa sekalipun dia tuduh orang tu tak berzina, dia tuduh berzina, dan dia mati dalam keadaan dia buat tuduhan tu. Oh, ni berat tuan-tuan. Boleh lain lah kalau dia memang nampak berzina sungguh, dan dia kata dia berzina, cuma dia tak ada saksi, tak apa lah. Jadi dia memang dia nampak. Boleh ke mana? Ni antara benda. Okey tuan, kita dah isyak tuan-tuan ni. Okey tuan, kemudian saya habiskan sikit lagi tuan-tuan. La'ana Rasulullah an Jabir radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa muklihu wa katibu wa syahidai hum sawa. Daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, keduanya saksi dan pencatatnya semua. Yang makan riba, yang bayar riba, yang tulis, yang jadi saksi, semua dilaknat.
Kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, riba salah satu sab'una baban aisaruha mislu an yankiha rajul ummah. Baik, kata Rasulullah sallam, riba itu terdiri pada 3 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang lelaki menikahi ibunya. Apa makna dia? Lelaki berzina dengan mak dia. Riba ada 73 pintu ataupun 73 darjat. Yang paling rendah darjat dosa yang paling rendah macam dia berzina dengan mak dia. Ni hadis sahih tuan-tuan. Berat ni tuan-tuan. Kemudian last kali saya habiskan hadis ni tuan-tuan. An Abdullah bin Hanzalah ghasil malaikah qala Rasulullah sallam dirham riba yakul rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 dan rawahu Ahmad. Abdullah bin Hanzalah tuan-tuan tahu kan, ghasilul malaikah. Ghasil malaikah ni Hanzalah yang mana malaikat bagi mandi dia. Nah, dia Hanzalah cerita terkenal kan perang Uhud, yang mana dia baru kahwin. Rasulullah kata tak perlu pergi perang. Jadi dia baru kahwin, Rasulullah bagi kebenaran supaya tak pergi perang. Jadi dia pun bila tak pergi perang, dia bersama dengan isteri dia. Setubuh lah tu, tak baru kahwin. Tiba-tiba dia dengar ketika dia bersama dengan isteri dia, masih lagi isteri dia peluk dia lagi tuan-tuan. Dia dengar kata umat Islam kalah di medan Uhud. Kata umat Islam teruk, Rasulullah dengan para sahabat kalah. Dia tinggal bini dia. Tinggal bini dia tu. Kalau kita tuan dengar kalah, elok aku tak pergi tu. Kita mungkin macam tu kan, selamat. Tak, sahabat bukan macam tu. Sahabat tuan-tuan dia terus tinggal bini dia. Dia pergi syahid dia. Tak ada mandi wajib lagi dengan bini dia. Tak ada mandi wajib dengan bini dia. Syahid dia. Dan Rasulullah tengok malaikat mandikan jenazah dia. Bukan mandi orang mati syahid. Mati sebab dia sebelum meninggal dia apa? Dia berjimat dengan isteri dia, kan dia baru kahwin. Itu jimat yang pertama lah tuan-tuan. Jadi Rasulullah tengok malaikat mandikan dia sebab dia berjimat dengan isteri dia tadi tu. Ada pun orang mati syahid memang tak payah bagi mandi. Tapi orang Covid kena bagi mandi tuan-tuan. Cuma Covid cara Covid lah. Sebab dia syahid kecil. Dia macam mufti Perak pun macam tu lah, tak mandi lah. Kubur dalam plastik tu, tayamum atas plastik je tuan-tuan. Baik. Jadi Hanzalah ni malaikat bagi mandi dia. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW sabda, 1 dirham riba yang kamu makan, dan dia tahu lebih teruk daripada dia berzina 36 kali. 36 kali berzina. Tuan-tuan tahu dirham banyak mana? Dirham kan banyak, 20 ringgit je. Kita tahu 20 ringgit tu riba. Kita makan. Kalau tak tahu lain. Ni kita tahu. Kita bagi pinjam kat orang 100, bayar 120. Kita syaratkan pada dia, kita makan, tahu tu riba, kita makan. Kalau kita jahil lain, ni kita tahu, kita makan. Lebih teruk daripada 36 kali berzina. Bukan nak kata berzina tu tak elok, berzina tu elok. Berzina pun teruk. Berzina juga mati dalam keadaan berzina memang masuk neraka tuan-tuan. Neraka yang teruk. Tapi riba lagi teruk. Jangan tuan-tuan baca 36 kali zina. Maknanya zina taklah teruk. Bukan macam tu. Zina tu memang teruk. Innahu maqtaw wa sa'at sabila. Zina ni teruk tuan-tuan. Memang teruk, dosa yang membinasakan kita. Tapi ada pun riba lagi teruk. Itu makna dia. Kan? Macam dosa kecil, dosa besar lah. Dosa kecil bukan dosa kecil tak apa. Bukan. Dosa ni memang teruk. Cuma bila kita sebut kecil dibandingkan dengan dosa yang lebih besar. Okey, habis akan datang pembahagian riba. Telajak sikit tuan-tuan. Pembahagian riba insya-Allah akan datang lah. Okey, lepas harap-harap cepatlah tuan-tuan. Mungkin 31 bulan ada 31 kan? 31 dah. 27 kan? Bulan 7 kot. Kalau tak ada Covid, bila dengar kata nak kata sampai bulan 8 dengar kata lah. Tengoklah, dia bergantung pada rakyat Malaysia tuan-tuan. Bukan bergantung pada kerajaan, bergantung pada rakyat Malaysia. Kalau kesedaran baguslah. Ni kesedaran tak ada, mufti kata jangan lintas negeri, orang maki hamun macam-macam. Mufti wilayah kan. Itu saya punya tok guru tuan-tuan. Saya mengaji dengan dia Fiqh Mawaris. Saya sangat hormat dia, orang yang sangat soleh. Anak kepada tok guru pun, ayah dia tu dua-dua tok guru. Tok dia tok guru, ayah dia tok guru. Lah Lubuk Tapah. Lah Lubuk Tapah ni teman sebantai di Mekah bertahun-tahun dengan Syekh Tuan Guru Haji Saleh Sik tu. Tuan Haji Saleh Sik Musa tu teman sebantai dengan Lah Lubuk Tapah. Siapa yang cerita? Yang cerita tu Tuan Haji Saleh ni cerita kat saya pergi jumpa dia ujung-ujung nak meninggal tu. Dia itulah sahabat dia ketika di Mekah. Sebantai lagi. Meninggal pun 2016 kan. Tuan Haji Saleh Musa. Lah Lubuk Tapah meninggal awal lagi. Lah Lubuk Tapah tu ayah dia. Dan ayah kepada Lah Lubuk Tapah tu pun tok guru besar Kelantan juga. Dia sebut kata tak boleh rentas negeri. Orang maki hamun tuan-tuan.
Oi, orang maki. Sampai minta tolong berikan satu hadis daripada Al-Quran. Satu orang tu kan, hadis daripada Quran. Mana nak ada kan. Satu orang lagi tu kan, tolong bagi. Tapi minta maaf lah. Cabar. Tapi tuan tengok, lepas raya apa jadi? Kes naik. Ada yang menipu, bagi surat tipu. Ada yang senyap-senyap tepi beraya. Kes naik. Dan banyak kluster raya kan. Ziarah raya banyak. Yang mati pun ramai. Okey tuan, tak apalah. InsyaAllah akan datang kita sambung itulah. Kalau bulan 7 ni tak ada apalah, umur panjang. Dan tak ada yang kena Covid tu. Kok ada seorang dua kena Covid di sini. Na'udzubillah lah tuan-tuan. Na'udzubillah. InsyaAllah kita sambung pembagian riba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum muslimin wa muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana ba'da tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahaba wa la matrura wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.